Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Ini hadis yang ke-75, masih lagi di bawah bab yang sama ya. Masih lagi di bawah bab yang sama, iaitu bab maja' fil wudu' minar rih, iaitu bab yang ke-56. Ini bab yang ke-56, bab berwudu kerana kentut. Dan satu hadis daripadanya telah pun berlalu, telah pun kita baca. Hari ini kita akan baca hadis yang kedua di bawah bab yang sama lah, iaitu hadis yang ke-75. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum fil masjid فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي wa Ishaq. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Aziz bin Muhammad meriwayatkan kepada kami daripada Suhail bin Abi Salih, daripada ayahnya, daripada Abi Hurairah. Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu berada di masjid lalu mendapat angin di antara dua papan punggungnya, maka janganlah ia keluar sehingga ia mendengar bunyi, yakni bunyi kentut. Angin itu maksudnya kentut, atau mendapat baunya. Abu Isa berkata, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Zaid, Ali bin Talq, Aisyah, Ibni Abbas, Ibni Mas'ud, dan Abi Sa'id. Abu Isa berkata lagi, ini adalah hadis hasan. Pendapat para ulama ialah seseorang tidak perlu, maksudnya tidak perlu itu tidak wajib, berwudu sehingga ia berhadas, di mana ia mendengar bunyi atau mendapat bau, yakni bau kentutnya. Bau kentutnya, bukan bau kentut orang lain, kentutnya sendiri. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, jika seseorang syak, sama ada ia berhadas Melayu gitulah, dia sepatutnya berhadas atau tidak, maka tidak perlulah ia berwudu selagi tidak benar-benar yakin, sehingga ia berani bersumpah dengannya. Beliau berkata lagi, jika keluar angin dari kemaluan perempuan, maka ia wajib berwudu. Inilah juga pendapat Syafi'i dan Ishaq. Hadis yang ke-76, wa bihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yaqbalu salata ahadikum
idza ahdatha hatta yatawadda'a. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun sahih. Mahmud bin Ghailan meriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Razak meriwayatkan kepada kami, katanya Ma'mar meriwayatkan kepada kami daripada Hammam bin Munabbih, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima salat seseorang daripada kamu jika berhadas sehingga ia berwudu. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Itulah hadisnya yang kita baca hari ini. Dua hadis, ada hadisnya dua, ya. Semua sekali di bawah tajuk ini ada 3 hadisnya. Kita telah bincangkan hadis yang pertama 2 minggu lepas. Hari ini kita akan bincangkan hadis ini pula, juga di bawah tajuk yang sama, ya. Hadis riwayat Qutaibah. Seperti mana biasa, saya telah jelaskan, tapi mungkin ada yang baru masuk, yang baru ikuti kelas kita ni, mungkin dia tak tahu cara saya, ya. Ni saya boleh dikatakan setiap perawi ni adalah biodata dia, kecuali kalau saya tak sempat. Kalau sempat tu saya akan buatlah sedikit biodatanya. Dan kiranya kalau tidak ada biodata tu, dah lepas lah, dah ada dah. Macam di sini Qutaibah tak ada, Abdul Aziz bin Muhammad dan seterusnya ini pun tidak ada, sudah ada semuanya sebelum ini. Jadi kita tidak ulangi lagi, biodatanya. Baiklah, kita ada nota pertama dalam hadis ni, iaitu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang ahadukum, seseorang daripada kamu, mana-mana orang lah, sesiapa lah, daripada kamu berada di dalam masjid. Yang dimaksudkan dengan perkataan masjid di sini ialah masjid sebenar menurut istilah syarak. Atau ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan masjid itu ialah tempat bersujud atau bersolat. Ini menurut bahasa Arab. Kalau kita kata masjid dengan makna masjid menurut istilah syarak, itu kita pakai perkataan masjid itu dalam makna istilahinya. Tapi kalau kita pakai masjid itu dengan makna tempat bersujud atau bersolat, itu bermakna pemakaian itu berdasarkan bahasa Arab, berdasarkan lughah. Jadi tempat bersujud atau bersolat itu merangkumi masjid sebenar dan lain-lain, seperti musalla, surau atau tempat bersolat di rumah sendiri. Disebut masjid kerana masjidlah tempat bersolat yang paling sempurna. Lebih-lebih lagi dengan berjamaah. Ia secara tidak langsung mengisyaratkan kepada tempat beribadat yang paling sempurna dan terpilih untuk umat Islam, iaitu masjid dalam menurut istilah syaraknya. Jadi Nabi SAW kata, apabila seseorang daripada kamu berada di masjid, masjid sebenar atau masjid dengan makna lughawinya, tempat bersujud atau tempat bersolat, tak kiralah musalla ke, atau tempat sembahyang khusus di rumah kita, kalau ada ruang itu maksudnya masjid. Kita kena biasakanlah benda-benda begini, kan. Kena biasakan benda-benda begini. Satu, kita kena ingat perkataan yang digunakan dalam hadis ataupun Quran
selalunya dipakai dengan makna istilah. Tapi ada juga banyak juga dipakai dengan makna lughawinya, iaitu dari sudut bahasanya, bukan menurut istilah. Itu benda yang kena jelas, kena jelas. Bila kita belajar hadis atau Quran, kena ingat setiap perkataan yang kita bertemu tu mungkin dipakai dengan makna lughawinya, makna dari sudut bahasanya semata-mata, atau dengan makna istilahinya. Istilahi itu yakni berdasarkan apa yang ditentukan oleh Nabi SAW lah, dengan makna itu, makna khusus itu. Kiranya orang kafir tak faham itu, tak tahu itu benda tu. Yang dia tahunya hanya dari sudut bahasa dia saja. Contohnya perkataan masjid. Masjid ini, kalau kita belajar ilmu saraf, ini satu perkara lagi yang penting bila kita nak mendalami, kalau kita nak dapat selapis saja itu lain cerita. Kalau kita nak mendalami, tak dapat tidak, kita kena menguasai bahasa Arab itu, iaitu dari sudut ilmu sarafnya, ilmu nahmunya, ilmu bahasanya, dan banyak lagi yang lain, cabang-cabangnya itu kita kena menguasai semuanya. Itu semua orang panggil ilmu alat. Alat untuk memahami Al-Quran dan sunnah hadis dengan tepat, dengan betul. Baru kita tidak tersalah, baru kita tidak terkeliru. Ini kenapa pula pakai di sini perkataan ini, sedangkan tak masuk, kita nampak tak sesuai dengan makna ini. Jadi makna pula yang dipakai di sini. Itu sebab kalau kita tak mendalami bahasa Arab, dia jadi susahlah nak faham. Jadi perkataan masjid, kalau mengikut ilmu saraf, dia adalah dipanggil isim makan. Isim makan. Sajada yasjudu, sujudan, sajid, masjud, usjud, la tasjud, masjidun, masjadun, masjadun, misjadun, misjad, dan sebagainya. Itu pecahan-pecahan dia. Mesti ada dalam kepala semua tu. Jadi perkataan masjid ini adalah bukan berdasarkan qiyasi, kaedah qiyasi, tetapi berdasarkan sama'i. Berdasarkan sama'i, ini semua istilah-istilah semua. Berdasarkan apa yang didengar daripada penggunaan orang-orang Arab. Masjid disebutnya. Padahal kalau mengikut kaedahnya, apa disebut masjid, bukan masjid. Masjid. Sebab apa? Sebab ini saya sebut sikit saya sebut, kadang-kadang kita bincang benda-benda begini jangan jemu dan jangan letih. Tujuan saya sebut benda-benda begini supaya yang sudah ada asas dia tu dia nampak lagi mantap pengetahuannya, dan yang tidak ada asas tu baru dia tahu, punya banyak perkara yang perlu ada pada kita sebagai persediaan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Dengan sebab itu tidak semudah yang disangka oleh setengah-setengah orang itu. Kita nak masuk, nak faham sendiri, nak sewenang-wenang, tak boleh. Tak boleh. Dia orang Arab sendiri pun tak menguasai, tak tahu juga kadang-kadang benda-benda begini. Sebab dia ada kadang-kadang dia hanya tahu dari segi bahasa saja, dari segi istilah mana dia tahu. Macam orang yang tahu bahasa Inggeris lah. Adakah semua, kalau boleh saja bahasa Inggeris,
mana semua ilmu yang ada dalam bahasa tu kita boleh belajar sendiri, kuasai sendiri. Gitulah jadinya. Kita baca buku-buku perubatan, kita faham sepenuhnya. Kita baca buku-buku engineering dan sebagainya, kita faham. Padahal tak boleh begitu. Tak boleh. Kemungkinan tersalah faham itu banyak sekali. Banyak sekali. Itu sebabnya kita kena mengetahui dari sudut bahasanya begini, bahasa biasanya begini, dalam istilahnya begini. Itu sebabnya. Kemudian yang asalnya macam mana? Kenapa begitu? Ini saya sebut di mana pelajar-pelajar kita ni saya tak nampak pun wajah-wajah ni. Muka-muka semua tak seronok. Macam saya bercakap dengan dinding sahaja. Boleh begitu pun, tetapi kalau nampak tu kita boleh nampak reaksi tu. Kita boleh nampak reaksi tu. Kalau mengantuk tak jadi masalah. Makanlah coklat ke apa ke, minum air tak kisah, tak jadi masalah. Tapi yang pentingnya nampak tu. Sebab seseorang guru kan, kalau terutamanya peserta-peserta kita ni guru, dia akan faham. Muka kita nampak, kita tahu faham ke tidak ke. Itu penting nampak tu. Jadi yang saya nak sebut tadi, masjid itu dari segi bahasa asalnya, kiasnya masjid. Jadi kalau orang sebut masjid, tidak salah. Tidak salah. Cuma orang tak sebut, tak biasa je tak sebut gitu. Sebab apa kata tidak salah? Sajadah yasjudu. Ini ilmu saraf ni. Sajadah yasjudu maksudnya saya sebut secara sepintas lalu sajalah. Saya tidak nak mengajar ilmu saraf pula di sini, bukan. Cuma sepintas lalu. Untuk mengingatkan lagi peserta-peserta kita yang telah belajar. Baru dia nampak, barulah berasa, pentingnya benda ni. Yang aku belajar ni ada faedah. Baru nampak hari ni. Itu maksud saya. Jadi sajadah yasjudu. Yasju. Jadi ain, perkataan masdar mimi, zaraf makan ataupun zaraf zaman itu barisnya itu dia mengikut baris ain fi'il mudhari'. Kalau ain fi'il mudhari' itu bagi di hadap, bagi depan atau bagi di atas, maka dia atas wazan maf'al. Maf'al. Macam sajadah yasjudu, bukan yasjidu. Yasjudu, bukan yasjadu. Maknanya ain fi'il mudhari' dia tu baris di hadapan. Maka mengikut kaedahnya kena masjid, bukan masjid. Itu orang panggil mengikut kiasnya, kaedah kiasinya, kaedah kiasiyahnya. Begitulah masjid. Hanya kalau ain fi'il mudhari' itu baris di bawah, barulah ain perkataan, zaraf makan, zaraf zaman, masdar mimi itu bagi di bawah. Bagi di bawah. Misalnya apa kita jalasa yajlisu, yajlisu li, maka jadinya majlis. Majlis itu zaraf makan, zaraf zaman. Itu baru betul. Tetapi ada kalanya bahasa Arab ni dia tidak pakai mengikut kaedah tu. Kiasi tu. Yang dia pakai ialah apa yang didengar umum orang-orang Arab itu guna macam mana. Walaupun menyalahi kaedah asalnya. Walaupun asalnya sepatutnya masjid, tetapi apa yang didengar dalam penggunaan orang Arab bukan masjid tetapi masjid. Maka meluaslah penggunaan masjid itu. Itu satu perkara. Dengan sebab itu, kalau kita tidak menguasai ilmu ni, kadang-kadang itulah yang jadi salah baca tu. Yang jadi salah baca. Salah baris di tengah tu, itu kerja ilmu saraf. Kalau baris di akhir itu kerja ilmu nahwu.
Salah makna itu kerja ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani. Sepatutnya makna ni begini. Kita pakai dengan makna begini. Pasang makna begini. Tak boleh mengikut zahirnya sahaja. Itu ilmu ma'ani. Maknanya kita kena menguasai semua. Kena menguasai semua. Jadi saya tidak nak panjang sangatlah di situ, sebab kita bukan nak mengajar tu. Jadi kalau nak menguasai benda-benda ni, nak berasa lebih manis lah dalam pengajian kita, saya harap peserta-peserta kita semua ni ikutilah kelas-kelas tu. Sekarang ni kan ada banyak, dan kita boleh belajar secara online pun ada. Dalam YouTube pun banyak dah. Nak belajar tu mudah sekarang ni, tidak seperti dahulu. Tidak seperti dahulu. Jadi kita belajarlah setakat mana yang boleh, cuba ikut. Barulah kita akan dapat kemanisan itu. Baru kita akan dapat kemanisan itu. Cuba belajar. Kalau tak ada, buat kelas lah. Buat grup. Itu caranya. Baru kita dapat meningkatkan ilmu kita. Saya dapati ramai di antara kita ni dapat menguasai, telah menguasai bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris tidak dinafikan, sangat berguna. Kita boleh kuasai, kita boleh bersungguh-sungguh, ikut tuition dan sebagainya. Kenapa bahasa Arab tak boleh? Sedangkan ini bahasa agama kita, bahasa agama kita. Supaya kita baca Quran, baca hadis, tidaklah jadi orang kata buta kayu. Tahulah juga sedikit sebanyak tu. Kalau lagi banyak tu, lagi bagus, lagi bagus. Sehingga setiap perkataan itu, kemuncaknya kita boleh i'rab, boleh i'rab satu-satu. Ini apa sebab gini, apa sebab gini. Itu yang dikehendaki. Barulah kalau sampai peringkat itu, kita akan dapat sedikit demi sedikit kemanisan bahasa tu. Sebab hadis ni, Nabi SAW bercakap ni, dia bukan sebarangan orang. Misalnya kita kata, sebagai contoh lah, tak dengar ke suara saya ni? Ya? Tak dengar ya? Misalnya, satu contoh saya nak bagi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ni hadis ini, kalau apa nama ni, madrasah saya, dia pada logo dia tu ada tulis hadis ni. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi khairan itu kita nak terjemah macam mana? Ramai orang terjemah, siapa yang Allah mahukan kebaikan untuknya, dia akan memberi kepadanya kefahaman yang mendalam tentang agama. Betul dah, banyak dah betul tu. Tapi ada setempat kurang. Macam mana kita nak tahu di mana kekurangan dalam pemasangan makna? Itulah kita perlu kepada ilmu-ilmu alat tadi. Di situ khairan itu nakirah, isim nakirah. Nakirah dia memberi banyak makna. Antara maknanya yang utama ialah ta'zim. Memberi makna ta'zim, iaitu istimewa. Istimewa. Banyak maksudnya. Man yuridillahu bihi khairan, maksud khairan itu khairan kathiran. Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang banyak untuknya. Bukan kebaikan saja, bukan. Kebaikan yang banyak untuknya. Itu litakthir. Atau kebaikan yang istimewa untuknya. Itu baru lebih tepat. Macam mana kita tahu kita? Sebab kita tahu ini nakirah ni memberi makna apa. Benda-benda beginilah yang apa nama ni, perlu sekali ada dengan kita. Itu satu perkara. Kalau tempat lain mungkin sudut lain pula yang perlu kita ambil kira. Jadi yang saya nak sebut tadi, perkataan masjid. Sebab Nabi guna masjid ini. Masjid sebenar
Ini menurut syarak, istilah syarak. Jadi masjid sebenarnya tidak semestinya masjid yang binaan dia gah, hebat, bangunannya besar, tak mesti. Kalau kita tengok masjid-masjid di zaman Nabi SAW, dalam sejarahnya, tidak ada apa pun. Hanya sebidang tanah yang dipagari dengan pelepah-pelepah tamar. Itulah masjid yang sebenar. Ia bergantung kepada niat seseorang itu. Bila dia niat masjid, maka jadi masjid lah. Walaupun hanya tanah terbuka begitu. Kawasan itu seluas mana yang dikehendaki. Itu masjid lah. Menurut syarak. Kalau tidak ada niat itu, tak jadi masjid. Bila tidak jadi masjid, banyak perkara lah yang tidak ada. Keistimewaan masjid itu tidak ada. Tapi kalau sudah dengan niat masjid, dia tak boleh dijual, tak boleh diubah, tak boleh diapa dah. Dia tetap begitu sampai bila-bila. Dia jadi wakaf. Wakaf. Itu menurut syarak. Dah jadi dah. Walaupun kemudiannya kita nak buat binaan, nak buat bangunan yang bertingkat-tingkat, yang besar, itu soal lain. Tapi pada dasarnya sama sahaja. Ada tahiyatul masjid di situ walaupun tanah kosong. Tidak ada apa, atas pasir saja. Begitulah masjid Nabi di peringkat awal dahulu. Dia sudah jadi masjid dan menurut istilah syarak. Kalau kita pergi, yang ramai di antara kita ni yang duduk di Kuala Lumpur, Selangor, banyak kan dipanggil surau. Surau. Surau tu belum tentu lagi masjid. Surau. Jadi surau itu pun masjid lughawi dari segi bahasa. Masjid, kan nak kata masjid pun boleh, tapi masjid dari segi bahasa, bukan dari segi istilah. Sebab dari segi istilah perlu ada niat. Ada niat. Bukan terletak pada kehebatan bangunan dia, kecantikan dia, lantai dia tu dilapisi mozaik dan sebagainya. Bukan itu. Sebab itu dia sebut surau. Takut orang keliru. Jadi bila surau, tak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni masjid yang diniatkan masjid, walaupun hanya di atas pasir saja. Begitu, tak ada dinding pun, hanya ada pelepah-pelepah tamar saja. Dia dah jadi masjid. Tapi kalau hebat, apa nama ni, besarnya, jangan, bukan main lah kita kata. Tapi tidak masjid. Sebab itu dipanggil surau. Itu perlu faham tu. Ramai orang tak faham tu. Dia ingat surau tu masjid. Kenapa dibuat begitu? Sebab keadaan di bandar ni sangat cepat perubahannya. Kalau niat masjid, sadah tak boleh nak berubah dah. Bukan main-main. Nak berubah tu, nak tukar tu, status dia tu. Tak boleh. Haram, berdosa. Dengan sebab itu dia letak surau. Jadi bila surau, boleh dia ubah, boleh dijual, boleh dipindahkan, tukar. Boleh. Boleh. Walaupun masjid sebenar boleh tukar ke itu, banyak lagi khilaf. Tetapi pada dasarnya, secara umumnya diterima tidak boleh mudah-mudah lah. Itu bezanya. Sebab di bandar ni dia kemajuannya cepat, perkembangannya pesat. Bila nak buat jalan macam mana pula masalah. Susah jadinya. Bila nak buat pembangunan apa-apa di situ susah. Sebab ada masjid di situ. Masjid pula kecil, nak buat macam mana? Sepatutnya luas. Bandar sudah jadi maju dah, ramai dah penduduk dia. Masjidnya kecil. Ini masalah. Sebab itu dia letak status di surau. Tapi surau itu boleh ke tidak dipanggil masjid? Boleh, masjid dari sudut bahasa. Sebab itu penting kita faham ni. Bukan masjid dari segi istilah. Sebab itu penting. Istilah bahasa. Istilah bahasa ini kena faham apabila baca kitab-kitab. Sebab misalnya solat dalam Quran misalnya, sama juga dalam hadis. Ada disebut solat dengan makna bahasanya, ada disebut solat dengan makna istilahnya.
Wa aqimus salah wa atuz zakah. Itu salah apa? Itu salah dari segi istilahnya. Sembahyang yang kita maklum lah, yang dimulakan dengan takbir itu dan disudahi dengan salam itu. Itu dari segi istilah salah. Tapi ada digunakan di dalam Al-Quran salah dengan makna doa saja. Itu dari sudut bahasa, penggunaan dari sudut bahasa. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Inna salataka salat. Situ. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai zakat. Yang menyucikan harta mereka. Menyucikan mereka. Dan membersihkan jiwa mereka. Dengan zakat itu, mengeluarkan zakat itu. Wa salli alaihim. Dan berdoalah engkau untuk mereka. Kerana sesungguhnya doamu itu menjadi penenang kepada mereka. Itu perintah Allah kepada Nabi kita. Bukan bersembahyanglah. Sembahyangkanlah mereka. Bukan makna sembahyang. Salli itu makna berdoa. Kerana sembahyang engkau menenangkan mereka. Tak pernah Nabi bila orang bawa pergi zakat dia pun bangun sembahyang 2 rakaat. Sebab orang tu bagi zakat. Tak pernah macam tu. Ini menunjukkan perkataan salat di dalam Quran ada digunakan menurut bahasanya, bukan menurut istilah. Ini benda kena faham. Kena faham. Boleh faham ke tu? Hadirin, hadirat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh faham ke tu? Boleh faham? Yang perempuan, saya dapat tahu ramai juga tak ada bunyi pun suara. Macam tak ada saja. Faham Maulana? Faham Maulana. Itu. Faham Maulana, faham. Yang kita nak. InsyaAllah. Jadi kita sentiasa beringat bila baca kitab ni, Quran ke hadis, jangan tak faham. Kalau orang kata ini dengan makna ini, makna doa. Kita kata kenapa pula solat dengan makna doa? Solat ni sembahyang lah. Sudah kalau macam tu. Jadi sebab itulah perlu belajar. Dan bila kita belajar dalam kitab-kitab tu selalu disebut ini solat dari segi bahasanya begini, dari segi istilahnya begini. Zakat dari segi bahasanya begini, dari segi istilahnya begini. Nikah dari segi bahasanya begini, dari segi istilahnya begini. Semua ada. Bukanlah kitab-kitab fiqh, semua ada. Dia akan sebut begitu. Kenapa? Sebab kita akan bertemu dengan rujukan kita dari Quran dan Sunnah ni kadang-kadang dipakai dengan makna begini, kadang-kadang dipakai dengan makna begini. Sama juga dengan masjid yang kita bertemu hari ini. Atau tempat bersujud atau bersolat. Kalau dengan makna tempat ni, tempat bersujud, masjid daripada sajadah yasjud tu sujud, masjid tempat sujud. Apa makna tempat sujud? Tempat bersolat lah. Tempat bersolat lah. Dan kenapa sebut sujud? Sebab sujud itu satu rukun yang penting dalam sembahyang. Sebut sujud, tapi maksudnya bukan sujud saja. Ada qiyamnya, ada rukuknya. Ini penggunaan apa ni orang panggil ni? Ini masuk ilmu balaghah pula. Orang panggil majaz mursal. Sebutkan sebahagian tapi maksudnya semua. Min bab itlaqil juz wa iradatil kull. Sebut sebahagian daripada sembahyang itu tetapi yang dimaksudkan semua sekali sembahyang. Ini kena faham tu. Cuba tengok. Hari ni saya nak bagi faham betapa perlunya kita kepada ilmu-ilmu alat itu. Dia sebut masjid. Masjid tu mana tempat sujud. Adakah orang pergi sujud saja di situ? Kita tengok tidak sujud saja. Dalam Quran wasjud waqtarib.
sujud. Jadi Allah suruh Nabi sujud aja. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain ada yang sebut sujud. Sajidin, orang-orang yang bersujud. Maksudnya orang-orang yang bersemayang. Sebut sebahagian tapi maksudnya semua. Itu ada dalam kaedah bahasa Arab. Kaedah itu orang panggil majaz mursal. Dia ada, semua ada. Bahasa Arab ni itulah yang istimewanya. Dia setiap penggunaan itu kita boleh tahu dia duduk di bawah kaedah mana. Apa nama kaedah itu? Dia semua ada. Dia tak lagi, tak keluar daripada lingkaran kaedah dia. Berbeza dengan bahasa lain. Berbeza. Walaupun dah juta-juta dah orang guna. Tapi kalau tanya kenapa benda ni masuk di bawah kaedah mana? Dia pun tak boleh nak jawab. Ahli bahasa tu pun melengung juga. Itu. Berbeza dengan bahasa Arab. Atau bersolat menurut bahasa Arab. Merangkumi masjid dan lain-lain. Kalau menurut bahasa ni dia bukan masjid menurut istilah syarak sahaja. Musalla pun termasuk, surau pun termasuk, tempat bersolat di rumah sendiri pun termasuk. Tempat bersolat di rumah sendiri. Sebab itulah kalau kita baca di dalam fiqh itu berpunca daripada hadis juga. Ada pendapat yang mengatakan di rumah kita tu ada dipanggil masjid juga. Masjidul Bait namanya. Walaupun bukan semua ulama terima. Terutamanya dalam mazhab Hanafi mereka terima ada Masjidul Bait nama dia. Apa itu Masjidul Bait? Masjidul Bait bukan masjid istilahi itu, menurut istilah itu tidak. Tapi dipanggil masjid. Katakanlah banyak juga rumah-rumah kalau kita perhatikan, terutama yang agak luas sedikit, penghuni rumah tu dia macam khususkan ataupun pilihlah mana-mana bahagian rumah dia, bahagian tengah kalau kita kata, untuk buat tempat solat. Jadi keluarga dia kalau bersemayang dia pergi situ, semayang situ. Itulah yang dimaksudkan dengan Masjidul Bait. Menurut fiqh mazhab Hanafi, orang-orang perempuan, orang-orang yang uzur, tak mampu untuk pergi ke masjid, dia boleh beriktikaf di situ, di rumah dia. Dia akan dapat pahala iktikaf walaupun tidaklah sama dengan masjid yang sebenar. Sebab apa? Ada hadis yang menunjukkan begitu. Disebut masjid juga. Dipanggil Masjidul Bait. Jadi Masjidul Bait ni sebenarnya bukan masjid istilahi. Hanya masjid dari segi bahasa. Oleh kerana penghuni rumah itu menganggapnya sebagai tempat solat. Tempat mengaji Quran, tempat nak beribadat, dia pergi duduk di situ. Jadi ini satu keluasan dalam fiqh. Di mana bukan semua orang mampu pergi ke masjid. Yang tua-tua, yang macam-macam lah. Ada macam-macam penyakit itu. Tak adakah peluang untuk dia dapatlah, walaupun tidak sepenuhnya 100% macam di masjid, tapi pahala dia dah dapat juga kalau duduk di rumah. Dalam fiqh Hanafi kita akan dapat jawapannya. Sebab apa? Sebab itu disebut masjid juga di dalam hadis. Disebut masjid kerana di sini kenapa disebut masjid? Nabi sebut masjid. Disebut masjid kerana masjidlah tempat bersolat yang paling sempurna. Jadi Nabi sebut itu tempat yang paling sempurna. Lebih-lebih lagi dengan berjamaah, ia secara tidak langsung mengisyaratkan kepada tempat beribadat yang paling sempurna dan terpilih untuk umat Islam. Secara tidak langsung. Bila Nabi sebut masjid, itu makna itulah tempat yang paling sempurna untuk umat Islam melakukan ibadat, terutamanya solat berjamaah. Itu sebab faedah sebut masjid itu. Sebab kita kena ingat, ini kita baca ni hadis Nabi ni. Bila hadis Nabi dia bukan orang biasa bercakap ni. Bukan orang biasa bercakap. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kita pun kena ada persediaan. Nak faham percakapan dia tu.
Nabi SAW dalam masa 25 tahun sahaja sebenarnya. Segala-gala ni yang kita belajar ni, Quran ke hadis ke, yang begitu luas ilmunya, tak habis-habis orang bincang, orang kaji, sebenarnya 23 tahun. Dalam masa 23 tahun tu bayangkan, kalau dia bercakap itu percakapannya tidak bernas. Percakapannya itu tidak kata seperti dia sendiri kata. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan ialah yang sedikit tapi banyak maknanya. Itulah ciri-ciri ucapan Nabi SAW. Barulah kita nampak, oh ini seorang utusan Allah. Orang yang dipanggil Nabi tu, walaupun ia bukan Quran, tetapi di dalamnya terserlah juga mukjizat dia tu. Kita nampak kehalusan bahasa yang diguna itu memang cukup untuk sepanjang hidup kita, untuk sepanjang masa sampai kiamat. Cukup. Yang dia gunakan dalam masa, yang dia buat dalam masa 23 tahun saja. Sebab ini utusan Allah. Apabila seseorang daripada kamu berada di masjid, lalu mendapat angin di antara dua papan punggungnya, dia berasa keluar angin, maka janganlah ia keluar sehingga ia mendengar bunyi. Jadi angin itu bunyi, berbunyilah, maksudnya kentut atau mendapat baunya. Kita telah bincang dah satu hadis di bawah bab ini sebelum ni, dah bincang dah sebelum ni. Hadis ini lebih khusus kepada orang yang ada penyakit was-was. Jadi cara nak merawat orang yang ada penyakit was-was tu beginilah cara dia. Iaitu dengan kata selagi kamu tak dengar, selagi kamu tak dapat bau dia, jangan beralih. Duduk di situ. Anggaplah wuduk kamu masih ada, tidak terbatal. Sebab kamu masuk tadi ke dalam masjid memang dengan berwuduk. Jadi wuduk kamu tetap ada, tidak hilang dengan timbulnya syak ataupun keraguan semata-mata. Ia perlu yakin, dengan yakin. Kita ambil air semayang tadi, kita ambil wuduk tadi, yakin ke tidak? Yakin. Jadi sesuatu yang yakin tidak akan hilang dengan keraguan semata-mata. Dengan keraguan sahaja. Ia baru hilang apabila yakin juga datang. Yakin memang kita berkentut. Memang wuduk kita telah terbatal. Barulah kita bangun pergi. Ini sebenarnya merawat. Nabi SAW nak mengubat orang yang bermasalah. Orang yang ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit was-was. Orang penyakit was-was macam tu. Dan kenapa Nabi sebut begini? Sebab yang baginda hadapi ialah orang yang macam tu. Orang yang macam tu yang menimbulkan persoalan. Dalam hadis sebelum ini kita sudah bincang dah. Hadis itu apa latar belakang? Apa asbabul wurudnya? Asbabul wurudnya orang yang macam tu, pergi tanya dia. Jadi dia sebut yang tu sajalah. Itu tidak bermakna yang membatalkan wuduk hanya kentut sahaja. Banyak lagi perkara lain yang membatalkan wuduk itu. Bukan kentut sahaja. Banyak lagi. Tetapi tidak disebut. Tidak disebut bukan menafikannya. Bukan ini sahaja yang membatalkan wuduk. Atau mendapat baunya. Tetapi kalau dia yakin, dia tu bukan orang was-was, kentut tu tak berbau pun, dia yakin dia berkentut, maka batal lah wuduk dia. Jadi wuduk tu tidaklah baru terbatal apabila kentut tu ada baunya atau ada bunyinya baru terbatal. Kalau kentut tu tidak ada bunyinya atau tidak ada baunya, tidak terbatal. Bukan itu yang nak diceritakan oleh Rasulullah SAW ni. Kentut itu sama ada berbunyi ke atau tidak berbunyi, berbau ke atau tidak berbau, semuanya membatalkan. Yang disebut di sini, kalau ada keraguan,
Khususnya orang yang ada penyakit was-was. Orang yang ada penyakit was-was ni susah. Jadi cara Rasulullah SAW sebut ni sebenarnya untuk merawat, untuk memperbaiki perasaan orang-orang yang ada penyakit itu. Jangan mudah mengikut perasaan itu. Jangan. Tapi kalau yakin, lain cerita. Yakin tak ada semua tu pun batal juga. Sebabnya kalau berdasarkan bunyi, kalau orang tu tuli nak bunyi macam mana? Kena kuat benar lah kentutnya baru bunyi. Itu pun tak bunyi lagi dia. Sama ada orang lain kentut ke atau dia sendiri kentut, dia tak akan bunyi kalau nak kira bunyi. Dan begitu juga kalau bau busuk, kita kata busuk macam mana pun kepada orang yang mati hidung dia, hidung dia tersumbat betul, dia tak akan bau. Jadi bagaimana Nabi SAW sebutkan sesuatu yang tidak pasti sebagai panduan itu? Barulah kita faham kalau kita kata ini untuk orang was-was. Tujuannya untuk merawat penyakit was-was itu, bukan untuk semua orang. Untuk semua orang was-was ke tidak was-was, hakikatnya keluarkan tu. Itu membatalkan wudu. Kencing itu membatalkan wudu. Dan sebagainya, lain-lain lagi, banyaklah yang membatalkan wudu. Itu sebenarnya. Baik. Kita tengok di sini, ada sesiapa nak baca? Saya dah lama baca ni. Silakan siapa nak baca, kita berkongsi. Sebab apa jadi segar sedikit majlis, dengar suara orang lain. Pula kalau dengar suara saya saja mungkin jadi mengantuk ke, sebab kita tidak berhadapan ni. Jadi kalau boleh sesiapa yang nak baca silakan. Siapa? Silakan. Silakan. Mudah-mudahan kita dapat berkat sedikit banyak. Saya mana? Siapa ni? Abdul Basir. Abdul Basir daripada mana ni? Daripada Subang ni mana? Ya, silakan baca. Nombor apa? 672. 672 ni ya. Nombor 672. Maksudnya ialah seseorang tidak perlu meninggalkan tempat solatnya untuk pergi berwuduk kerana semata-mata perasaan atau syak telah berkentut. Ini kerana wuduk seseorang yang diyakini telah ada tidak akan hilang dengan semata-mata perasaan atau syak. Berbeza keadaannya apabila seseorang yakin telah berkentut, sama ada dengan mendengar bunyi kentut atau mendapat bau busuknya ataupun tidak. Dalam keadaan ini barulah ia dianjurkan keluar untuk berwuduk kembali. Sabda Nabi SAW, sehingga ia mendengar bunyi, iaitu kentut, atau mendapat baunya merupakan kinayah kepada yakin telah berkentut. Mendengar bunyi kentut atau... Sekejap ya. Kinayah ni apa? Ini pun bahasa ilmu balaghah. Dia kata sehingga ia mendengar bunyi, yakni kentut, atau mendapat baunya merupakan kinayah kepada yakin telah berkentut. Kinayah ni bahasa isyarat kepada yakin telah berkentut. Tapi bahasa isyarat itu terlalu umum lagi. Bahasa isyarat itu terlalu umum. Kinayah ini kalau kita pakai makna zahir dia ni pun boleh. Ni memang mendengar bunyi atau mendapat bau boleh. Tetapi kalau kita pakai makna isyaratnya pun boleh juga. Maka dua-duanya boleh. Itu dipanggil kinayah. Kalau satu makna saja yang boleh dipakai, makna satu lagi tak boleh pakai, itu bukan kinayah. Itu bukan kinayah. Misalnya sebagai contoh ya, saya nak buat contoh ni. Kalau seseorang itu pergilah, katakanlah siapa ni, Muhammad Saleh Mukhtar ni, saya nampak ni dah berkeluarga ke tidak? Saudara kita mana tadi, Muhammad Saleh Mukhtar ni, saya nak yang belum berumah tangga, siapa?
Sila tampil. Sila tampil. Siapa? Saya nak buat contoh ni, nak buat contoh. Belum lagi kedua. Siapa? Muhammad Arif. Saya dah Maulana, Oh, alhamdulillah. belum yang kedua. Yang pertama ada. Itu tak Kinayah. mahu. Yang belum. Sebagai contoh, ada sesiapa? Sila tampil. Sila tampil. Saya Maulana. Siapa ni? Afif. Afif belum kahwin lagi. Masih belajar. Masih belajar. Begini, saya dah buat contoh. Penggunaan bahasa kinayah ni. Katakanlah Afif pergi ke rumah satu orang tua lah, dia ada anak besar-besar dah, anak-anak perempuan tu ramai 2-3 orang. Cantik-cantik pula tu. Jadi Afif berasa nak menyunting lah. Ini contoh. Afif jangan marah ya. Orang lain pun ini contoh saja. Jadi Afif pergi ke rumah dia kebetulan. Di taman rumah dia tu, taman kecil di rumah dia tu ada bunga yang cantik-cantik. Katakanlah anak tuan rumah tu ada 3 orang. Ada 3 orang perempuan. Kira-kiranya yang sudah boleh disunting lah. Afif pun kata, sambil-sambil berbual-bual dengan orang tua tu, tuan rumah tu, cantik betul lah. Saya berkenan sangat ni, bunga ni cantik betul lah. Boleh saya ambil satu? Katakanlah bunga ros ke apa? Kalau tuan dia kata tak boleh. Tak boleh. Boleh jadi dia kata tak boleh sungguh. Boleh jadi dia faham Afif guna bahasa kinayah itu. Dan dia tak mahu bagi kepada Afif. Bukan tak bagi bunga tu, maksudnya anak dia di dalam rumah tu maksudnya. Tapi kalau dengan makna bunga boleh juga kan? Bunga sungguh. Boleh. Sebab memang ada bunga pun. Dengan makna sebaliknya, dengan makna isyaratnya, iaitu 3 orang anak gadisnya di dalam rumah tu. Itu pun bunga juga. Itulah yang Afif maksudkan sebenarnya. Tapi orang tua tu faham. Kalau dia kata ambillah, silalah ambil. Jangan. Kalau orang tak faham, tak erti bahasa ni, dia kata dia sudah bersetuju dan nak bagi anak dia. Padahal dia tak faham bahasa kinayah. Afif tadi guna bahasa kinayah. Dia tak faham. Itu silap dia lah. Kalau kita dalam masyarakat yang tidak mendalam bahasa tu, penggunaan itu tidak meluas, mungkin dia kata ambil lah. Lain kali dia mari dengan keluarga dia, Afif pergi dengan keluarga dia. Bila saya terimanya, saya tidak kata saya maksud bunga tu. Jadi gitu lah. Sebab dia betul sangat. Jadi orang yang menguasai ilmu ini, dia tahu bahasa zahir, bahasa sebaliknya, bahasa yang jelas, bahasa yang tersirat. Dia tahu. Itu kinayah maksudnya. Kalau dipakai makna yang disebut itu, perkataan yang disebut maknanya, boleh juga. Kalau dipakai dengan makna lain pun boleh juga. Kedua-dua boleh. Itu kinayah. Berbeza dengan majaz, isti'arah dan sebagainya, banyak lagi yang lain. Itu cerita lain. Dia kena pakai satu saja. Yang mana satu nak pakai. Itu panjang cerita. Saya tidak nak mengajar ilmu balaghah pula di sini. Sekadar nak bagi tahu. Ini disebut kinayah. Nabi sebut itu selagi tidak berbau atau tidak berbunyi, itu kinayah kepada yakin. Yakin itulah sebenarnya yang dikehendaki. Tak yakin lagi bunyi sampai kuat begitu, bergegar. Tak yakin lagi. Kentut bukan main kuat. Contohnya. Jadi itu kinayah kepada yakin ya. Kepada yakin telah berkentut. Silakan. Siapa tadi baca tadi? Abdul Basir. Abdul Basir, silakan. Teruskan. Sambung. Mendengar bunyi kentut atau mendapat baunya bukanlah syarat dengan ijma' ulama. Kerana orang tuli tidak akan mendengar dan orang yang mati deria penciuman pula tidak akan mendapat bau kentutnya
walau sebusuk mana sekalipun kentutnya. Itu hakikatnya. Baik, teruskan. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang dapat diambil daripada hadis ini ialah: satu, ia merupakan satu-satu asas bagi Salah satu ni. Saya dah baiki ni. Itu memang tadi saya tengok silap ni. Satu-satu. Bukan satu-satu. Salah satu. Baikilah. Silap. Ia merupakan salah satu asas bagi kaedah fiqh yang sangat cakupannya antara ialah al-yaqin la yazul. Warna macam mana? Al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazul bisyak fi syai'in min amri syar'i. Min amri syar'i. Bermaksud sesuatu yang yakin tidak hilang dengan sebab syak dalam apa urusan agama. Dalam apapun urusan agama. Itu kaedah yang pertama. Teruskan. Yang kedua. Saya baca yang kedua. Yang kedua. Teruskan. Hadis ke-74. Asyakku yudra'u bil yaqin. Asyakku berarti al-yaqin. Bermaksud yudra'u bil yaqin. Yudra'u bil yaqin. Bermaksud syak tertolak dengan yakin. Jadi sambil-sambil tu yang ada nota tu kalau nak bagi baris, bagi boleh masukkan baris. Dah saya sebut ni. Begitulah. Kadang-kadang saya tak bagi baris, kadang-kadang bagi baris, begitulah. Jadi yang tak ada macam ni, bila kita dah sebut ni, bagi baris lah. Teruskan. Maksud dia, bermaksud syak tertolak dengan yakin. Ya. Al-yakin la yazulu illa bimithlihi. Bermaksud berkeyakinan tidak hilang melainkan dengan keyakinan seumpamanya. Ya, teruskan. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Bermaksud pada dasarnya sesuatu ini dikira kekal atas keadaan yang asal. Sekejap. Ini penting ini. Ini dipanggil kaedah fiqh. Hadis inilah menjadi salah satu asas bagi bukan satu, beberapa kaedah fiqh. Kalau kita belajar fiqh, syariat tak sempurna kalau tak belajar kaedah fiqh. Usul fiqh lain, kaedah fiqh lain. Kaedah fiqh ini merupakan rumusan bagi beribu-ribu, kadang-kadang beratus-ratus masalah. Boleh keluar di bawah satu-satu kaedah. Misalnya al-yaqin la yazulu bisyak. Setengah-setengah itu disebut setakat itu saja. Setengah-setengah itu dengan tambahan seperti yang kita buat di sinilah. Di bawah kaedah ni kan masuk berapa banyak kaedah. Berapa banyak masalah agama. Iaitu sesuatu yang yakin tidak hilang dengan sebab syak dalam apapun urusan agama. Katakanlah tadi kita yakin, kita masuk tadi, kita ingat betul, kita telah ambil wudu. Maknanya kita telah berwudu, yakin. Kemudian setelah kita dalam masjid, tiba-tiba kita syak. Syak makna tidak yakin. Tidak yakin. Kita hanya syak saja. Tentang telah terbatalnya wudu kita. Kita tidak yakin. Jadi kita nak kira macam mana dalam keadaan itu. Perlu keluar pergi ambil wudu ke ataupun tidak. Kalau pakai kaedah ini yang berpunca daripada hadis inilah. Kaedah ni dikeluarkan daripada hadis ni. Hadis Nabi itulah yang menjadi punca kepada satu bidang ilmu dalam fiqh yang sangat luas. Cakupannya. Jadi kita tak payah keluar. Sebab apa? Sebab kita hanya syak. Tadi kita ingat, kita yakin ada wudu. Jadi
keyakinan itu tidak hilang dengan sebab syak. Tengok, dah boleh pakai. Sekarang ni kita contohnya, contoh lain lah. Contoh lain. Kita bersama isteri kita, 3 orang dah anak. 3 orang dah anak. Yakinlah dah kahwin. Akad depan imam dengan wali dan sebagainya. Berapa ramai ada, kita ingat majlis itu. Kita belum nyanyuk lagi. Ingat. Maknanya kita sudah kahwin dengan perempuan ini. Dapat 3 orang anak pula. Yakin ke tidak? Bahawa kita telah berkahwin? Yakin. Tiba-tiba kita, setelah lama kita jadi ragu. Aku cerai ke dia ni? Kadang-kadang kan was-was. Orang yang was-was tu macam-macam. Dia mari dalam fikiran dia. Aku cerai ke? Aku rasa macam aku cerai lah dia. Tapi tak pasti. Jadi kita nak pakai yang mana? Nak menenangkan hati kita tu. Mengubat hati kita tu. Kalau tidak, kita dalam kebingungan lah, bingung lah. Kalau banyak perkara macam tu, tengok jiwa kita, fikiran kita bercelaru. Jadi agama yang mengajar kita supaya fikiran kita ni mantap, teguh, tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah. Jadi bila kita yakin aku kahwin dengan dia, 3 orang anak dia ni. Yang aku perasan aku cerai dia tu, aku tak pastilah, tak ingat. Ya. Jadi kita pakai, kita tak cerai. Sebab asalnya tidak. Itulah. Ini juga sesuai dengan kaedah yang keempat ni. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Pada dasarnya sesuatu. Hubungan kita, katakanlah hubungan kita dengan isteri kita itu, dikira kekal atas keadaannya yang asal. Dia tetap isteri kita lah. Bukan dia tu orang lain pula. Bukan, dia isteri kita lah. Sebab sebelum ni, kemarin dulu, setahun lepas dia isteri kita. Hari ni pun isteri kita lah. Atau sebaliknya, hari ni pun suami kita lah. Begitu. Ini semua menjadi panduan. Begitu juga, asyakku yudra'u bil yaqin. Syak tertolak dengan yakin. Yang kita ragu tadi, dia tertolak. Jangan diturut, jangan diikut perasaan itu. Kalau tidak, kita mungkin akan kena penyakit was-was. Was-was ni berat. Susah. Was-was itulah yang Al-Quran ajar kita supaya berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah daripada was-was. Di akhir Quran itu, min syarril waswasil khannas. Itu senjata syaitan untuk mengganggu manusia, menggugat keyakinan manusia, jiwa dan fikiran manusia. Jangan kita bagi peluang kepada dia. Jangan kita bagi peluang kepada syaitan. Was-was namanya. Bila kena itu, saya macam-macam berjumpa dengan orang dia tanya tu, kita boleh faham lah betapa teruknya orang yang ada penyakit was-was ni. Kita faham lah. Kesian tengok. Dengan sebab itu jangan diturut keraguan. Kita mesti yakin. Yang yakin tu pegang betul. Al-yaqin la yazulu illa bimithli. Keyakinan tidak hilang melainkan dengan keyakinan seumpamanya. Ia tidak hilang dengan keraguan. Ia tidak hilang dengan zon. Berat sebelah batal. Berat saja, bukan yakin. Tak boleh. Yakin lebih tinggi lagi. Yakin, zon, syak. Syak ni di bawah lagi. Zon itu dekat yakin, tapi bukan yakin lagi. Kalau selagi tak sama yakin, tak hilang. Tak hilang. Begitulah caranya. Teruskan, siapa tadi? Baca tadi, silakan. Abdul Basir. Ya, Abdul Basir, baca lagi. 2. Hadis ke-74 dan ke-75 menunjukkan angin yang keluar daripada dubur. Ini kentut membatalkan wuduk. Ya. 3. Tidak harus ada perasaan malu dalam mengajarkan untuk hukum, sesuatu hukum.
Ya. Nabi SAW mengajarkan segala perkara kepada para sahabatnya, termasuk berkenaan dengan kentut. Adakah ia membatalkan wuduk ataupun tidak? 4. Keabsahan, karinah atau bukti dalam menentukan hukum hakam agama. Qarinah, bukti ni macam kentut lah. Kita kata dia telah batal wuduk dia. Apa bukti? Buktinya kamu berkentut tadi. Mana dalam agama dia ambil kira bukti-bukti tu. Jadi kalau dalam bab ni dia ambil kira, dalam bab lain pun sama juga. Sama juga. Teruskan. 5. Tidak wajib mengambil air sembahyang untuk setiap kali bersolat atau melakukan ibadat-ibadat lain yang disyaratkan suci berwuduk ketika melakukannya. Jadi tidak wajib. Selagi tak batal, kita boleh guna wuduk yang sama itu untuk solat ke ataupun untuk ibadat-ibadat yang lain yang disyaratkan suci. Kita ada wuduk seperti bertawaf dan lain-lain lagi yang disepakatinya itulah sembahyang, berwuduk, tawaf dan sebagainya. Adapun yang khilaf-khilaf tu banyaklah. Yang khilaf-khilaf tu boleh baca Quran ke dalam keadaan berwuduk atau tidak berwuduk. Setengahnya kata kena ada wuduk baru boleh pegang Quran apa semua tu. Baca Quran tu boleh, baca Quran itu. Kalau hadas kecil, kalau hadas besar pula ada khilaf pula, itu kita khilaf lah itu. Baiklah. Kemudian Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Zaid, Ali bin Talq, Aisyah, Ibni Abbas, Ibni Mas'ud dan Abi Sa'id. Abu Isa maksudnya Imam Tirmizi. Semua peserta kita ni dah ada ke nota muqaddimah Tirmizi ni, Sunan Tirmizi? Ada. Pakat cerita lah, supaya ambil daripada grup ni. Saya dah masukkan di situ. Jadi dalam tu disebutkan, tengok sendirilah. Saya tidak nak buka nota itu sebab jadi panjang pula. Dalam tu dah disebut ni, itu orang panggil riwayat fil bab. Salah satu keistimewaan kitab Sunan Tirmizi ini, dia ada menyebutkan riwayat fil bab, orang panggil. Riwayat fil bab itu apa maknanya? Maknanya selain daripada sahabat tadi kan hadis ke-75 ni, ada 75 ni, siapa sahabat yang meriwayatkannya? Selain daripada sahabat itu, ada lagi sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan hadis, sama ada betul-betul sama dengan hadis ini ataupun lain lafaznya tapi maksudnya sama. Iaitu siapa sahabat-sahabat itu? Ni beberapa orang ni. Ini Imam Tirmizi isyarat. Dan Imam Tirmizi tak kemukakan riwayat sahabat-sahabat ini secara berasingan sebab dia akan jadi panjang. Beliau hanya mengisyaratkan. Walau bagaimana pun ada isyarat. Ini salah satu keistimewaan kitab Sunan Tirmizi. Di dalam kitab-kitab lain tidak ada. Imam Tirmizi memang dia ada. Dan ulama-ulama buat kitab yang berasingan untuk mengemukakan hadis setiap orang sahabat yang diisyaratkan dalam fil bab itu. Wa fil bab an Abdullah bin Zaid, Ali bin Talq, Aisyah, wa Ibni Abbas, wa Ibni Mas'ud, wa Abi Sa'id. Ini kalau kita tengok di sini kan, mana yang Arabnya. Cuba tengok ni. Qala wa fil bab, ini orang panggil riwayat fil bab. Imam Tirmizi hanya mengisyaratkan kepada riwayat Abdullah bin Zaid. Jadi ulama-ulama susun satu kitab yang berasingan pula, bukan seorang, tapi ramai. Sebab apa? Mereka cuba cari diduduk di mana riwayat Abdullah bin Zaid ini. Kalau dalam kitab-kitab hadis sekarang ni yang sudah dicetak hampir sebahagian besar daripadanya, boleh dikatakan begitulah, hadis dia ni berada dalam kitab mana dan apa kedudukannya, sahih ke, dhaif ke? Imam Tirmizi isyarat dia tak kira.
Yang dhaif pun dia isyarat juga. Yang sahih pun dia isyarat juga. Yang hasan pun dia isyarat juga. Ni hadis Ali bin Talq di mana, bagaimana lafaz dia, bagaimana lafaz dia, dan sanad dia macam mana. Semua disebut ni. Saya nak apa ni tunjuk sebagai contoh lah. Sebagai contoh, ini yang saya guna ni. Nuzhatul Albab fi qawli Tirmidzi wa fil bab. Ini nama kitab ni. Nuzhatul Albab fi qawli Tirmidzi wa fil bab. Ini dalam kitab ni, apa nama ni, muka suratnya 3,822 muka surat. Semua sekali. Di dalam kitab ni hanya terkumpul riwayat Tirmidzi yang Imam Tirmidzi isyarat dalam fil bab itu saja. Yang Imam Tirmidzi telah kemukakan sebagai riwayat usulnya, itu dia tak sentuh. Dia hanya sentuh yang Imam Tirmidzi isyarat saja. Fil bab. Misalnya kita kata tadi, di riwayat Ali bin Talq. Ali bin Talq. Riwayat Ali bin Talq ini duduk di mana? Apa kedudukannya hadis itu? Sebab dengan kita mengetahui ramai sahabat yang meriwayatkannya, dan di setiap generasi itu semakin ramai yang menerimanya, ia menguatkan, memberi arti hadis itu memang meluas, diketahui oleh ramai orang. Kalau sahabat pun dah berapa orang ni, setiap orang sahabat ni, dalam masyarakat Islam, setiap orang sahabat ni sangat dimuliakan, sangat dihormati. Mereka kalangan tabi'in berguru dengan sahabat-sahabat ini. Mereka bukan seorang pula, anak murid setiap orang ni ramai pula. Jadi bayangkan daripada zaman itu kepada zaman kemudian, sebab orang Islam ni semakin ramai. Bagaimana ramainya umat Islam yang menerima hadis ini sampai kepada kita hari ini. Jadi melalui kitab ini kita dapat mengetahui, ini contohnya, ini contoh. Ni, cuba tengok. Dalam bab ni, ni hadis Abu Hurairah, farawahu anhu Abu Salih wa Abdullah bin Al-Harith wa Abu Hazim wa Abu Sa'id Al-Khair, dan seterusnya. Kalau kita ambil ini bab ni lah, bab yang berkenaan. Ni bab ma ja'a fil wudu' min ar-rih. Ini bab yang kita baca sekarang ni. Bab ma ja'a fil wudu' min ar-rih. Lepas tu dia sebut, adapun hadis Abdullah bin Zaid. Ini cuba tengok ni. Ini hadis Abdullah bin Zaid. Ini yang pertama. Ini yang Imam Tirmizi isyaratkan dalam fil bab ni. Adapun hadis Abdullah bin Zaid, farawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Ia diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Lafaznya ialah annahu syaka ila Rasulillah. الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Dia mengadu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang terkhayal-khayal, dia perasan bahawa dia mendapat sesuatu dalam solat. Dia merasa macam dia terkentut dalam solat. Maka bila dia tanya begitu tentang orang seperti itu mungkin dia, mungkin orang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan dia berhenti. La yanfatilu. Ini syak perawi. Atau Nabi kata la yansarifu, dia jangan berpaling, jangan berhenti bersembahyang selagi dia tidak mendengar bunyi atau tidak mendapat bau. Ini Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ini lafaz dia. Cuba tengok tu. Adapun hadis Ali bin Talq dan seterusnya begitulah. Panjang. Kitab-kitab seperti ini memang sangat kita perlukan sebagai buku sokongan, bantuan untuk kita lebih mendalami kitab Sunan Tirmidzi ini. Hafiz Ibn Hajar sendiri pun ada tulis buku namanya Al-Lubab fi ma qala Tirmidzi wa fil bab. Guru saya di Pakistan dahulu, Dr. Habibullah Mukhtar, dia pun ada tulis juga
kashfun niqab amma fi Tirmidzi amma qala Tirmidzi wa fil bab kashfun niqab amma qala Tirmidzi wa fil bab. Tapi dia tidak sempat menghabiskannya. Walaupun tak sempat menghabiskannya, sudah 5 jilid. Sebab dia kena tembok. Tembok. Di sana kan Pakistan ni dia tak tentu hala sedikit. Kena tembok satu kumpulan, beberapa orang ulama kita ditembok. Tak tahu ditembok oleh siapa. Sebab di sana pertembungan antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah pula macam-macam, aliran pula macam-macam lah. Benda-benda pembunuhan seperti itu banyak berlaku. Jadi dia tak sempat menyudahkan kitab tu. Tapi kitab ini lengkap. Kitab ini alhamdulillah kita boleh guna. Bagus, sangat bagus. Dan pengarang dia ni telah datang ke Malaysia. Pernah datang. Inilah yang dikatakan wa fil bab an Abdullah bin Zaid wa Ali bin Talq wa Aisyah dan seterusnya. Kita nampaknya masa ni dah lepas kan. Tapi kita belum habis. Panjang lagi ceritanya. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih. Ini juga salah satu keistimewaan kitab Tirmidzi. Salah satu keistimewaan kitab Tirmidzi di mana dia menyatakan taraf-taraf, darjat hadis itu, kedudukan hadis itu. Apa kedudukannya? Apa tarafnya? Apa darjatnya? Hasan ke, dhaif ke, sahih ke, atau macam mana? Dia sebut. Ini juga dalam kitab-kitab lain tidak umum. Hampir-hampir setengah-setengah tu tak ada langsung, tak ada sebut. Tak ada sebut. Ini kelebihan Imam Tirmidzi juga. Dan kenapa dia sebut dua, hasan, sahih? Ini boleh tengok dalam muqaddimah yang saya tulis itu, di situ pun ada dah. Tengok di situ. InsyaAllah itu sudah memadai. Kemudian salah satu keistimewaan Tirmidzi lagi dia sebut. Ini berbeza kitab Tirmidzi ini daripada kitab lain. Dengan sebab itu saya minta sungguh-sungguhlah kepada peserta-peserta kita, pelajar-pelajar yang ikuti kuliah ni, jangan lupa baca muqaddimah tu. Dalam muqaddimah tu boleh dikatakan banyak daripada yang saya sebut ni ada tertulis dari situ. Imam Tirmidzi juga salah satu keistimewaan dia sebut pandangan ulama. Pandangan ulama. Yakni pandangan ulama setelah mereka letakkan hadis ini di hadapan mereka, apa yang mereka simpulkan? Apa yang mereka istinbatkan? Antaranya iaitu seseorang tidak perlu, tidak wajib berwudu, melainkan kerana berhadas, di mana dia mendengar bunyi atau mendapat bau. Ini berhubung dengan kentut lah. Selagi tidak berhadas tak perlu berwudu. Selagi kita tidak nak melakukan sesuatu yang perlu kepada wudu lah, kita boleh berada dalam keadaan tidak berwudu, boleh, tidak salah, tidak berdosa. Sehingga kita bila nak solat, kita kena berwudu lah. Jadi tidak wajib berwudu melainkan kerana berhadas. Selagi tidak berhadas, dengan wudu yang sama, kita boleh melakukan solat lagi dan lain-lain. Dan dia sebut, ini keistimewaan Imam Tirmidzi. Dia sebut pendapat ulama, dan ulama itu bukan ulama 4 mazhab saja. Yang di luar lagi yang kita tak tahu, tak biasa, kepada orang yang tak belajar dia tak biasa. Padahal yang Imam Tirmidzi sebut ni boleh dikatakan imam-imam mujtahid di zaman masing-masing. Macam Abdullah bin Al-Mubarak ini bukan calon-calon orang. Imam Tirmidzi sebut. Dengan itu kita dapat tahu ijtihad imam-imam yang lain selain daripada imam yang 4 tu, yang masyhur itu. Dan apa yang disebutkan oleh Tirmidzi ini diyakini oleh ulama. Dan kalau kita baca kitab-kitab lain, kita akan bertemu juga membuktikan apa yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi ini memang benar, memang boleh dipegang.
Dan ini juga, perkara ini juga disebut oleh Imam Tirmizi di dalam kitab Ilal dia. Kita akan belajar selepas ni. Tapi itu dah lepas perkara yang peringkat awal lagi. Bagaimana sanad Imam Tirmizi daripada orang-orang ni. Misalnya dia kata Abdullah bin Al-Mubarak. Dia sempat ke dengan Abdullah bin Al-Mubarak ni? Dia tak sempat. Jadi apa sanad dia? Dalam Ilal dia sebut. Menunjukkan kita boleh yakin, kita boleh percaya apa yang disebut itu. Bukan sebarangan orang yang sebut. Kalau kita tak mahu pakai, bermakna kita tak percaya kepada Imam Tirmizi lah. Apa kata Abdullah bin Al-Mubarak? Apabila seseorang syak berhadas, dia tidak wajib berwudu. Sehingga betul-betul yakin. Yakin tu sampai ke peringkat kalau dia nak bersumpah pun dia berani. Demi Allah, aku telah begitu tadi. Dia sampai berani berkata begitu. Yakin begitu. Barulah dia wajib berwudu untuk bersembahyang pula. Begitu. Atau melakukan sesuatu yang perlukan kepada wudu lah. Waqala, dan Abdullah bin Al-Mubarak juga berpendapat jika keluar dari kubul perempuan, yakni faraj perempuan, angin. Adakah pula angin keluar daripada faraj perempuan? Inilah yang baru kita tahu. Ini pendapat Abdullah bin Al-Mubarak. Dia kata wajib perempuan itu berwudu. Bukan keluar daripada dubur saja. Daripada kubul pun, yakni faraj pun kena berwudu. Kalau dia yakin lah. Kalau dia yakin. Mana boleh batal juga wudu dia dengan sebab keluar angin melalui faraj. Dan perkara ini agak sukar, agak jarang sangat berlaku kepada lelaki. Tapi kepada perempuan, terutamanya yang sudah berumur, sudah tua, mungkin lebih banyak berlaku. Jadi dia kena berwudu. Inilah juga pendapat Syafi'i dan Ishaq. Pendapat Abdullah bin Al-Mubarak yang dikemukakan. Dia lebih utama ni Abdullah bin Al-Mubarak lagi dalam menyebut itu. Sebab apa? Sebab mereka ini, Abdullah bin Al-Mubarak pun bukan sebarangan orang. Jadi Syafi'i dan Ishaq. Ishaq ni pun kita tidak biasa juga dengar. Ada mazhabnya. Ada ijtihad, imam mujtahid juga ni. Yang kita tahu Syafi'i itu ialah, kita tahulah Ishaq. Barulah kita tahu bila baca Tirmizi ni betapa luas, betapa ramainya imam-imam mujtahid dalam Islam. Ia tidak hanya 4 itu sahaja. Ini juga pendapat Syafi'i. Syafi'i juga berpendapat kalau keluar dari kubul perempuan angin, batal wudunya. Kalau dia ada wudu, batal. Dia kena berwudu. Di sini perbincangannya panjang. Ini panjang. Saya rasa hari ini kita tak sempat dah baca. Kalau kita nak baca juga, insya-Allah lain kali lah. Lain kali. Ataupun baca sendiri. Boleh juga selesai. Baca sendiri, semua ni. Baca sendiri. Lepas tu kalau ada tak faham, boleh tanya. Itulah, tengoklah. Tapi kita kena berhentilah setakat ini dulu hari ini sebab kita ada satu lagi kitab yang hendak dibaca ya. Kalau nak baca ini terus, kita akan memakan masa kitab yang kedua tu pula. Jadi tak bolehlah kita berhenti setakat tu lah dulu ya. Saya rasa boleh kalau baca sendiri pun. Boleh sebab ini bahasa kita. Bahasa Melayu. Cumanya kalau saya baca, mungkin saya boleh jelaskan di celah-celah tu, itu saja. Panjang juga cerita ni. Khilaf mazhab. Semua ulama kata begitu lah. Kalau perempuan tu keluar tu, semua kata begitu kah? Tidak, masih khilaf. Siapa yang kata tak batal wudu? Kenapa dia kata tak batal wudu? Pula banyak bincangnya. Ini diambil daripada kitab Tuhfatul Ahwazi. Oleh kerana masa tidak mengizinkan, kita berhenti setakat itulah dulu untuk hari ini. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Boleh ya? Kalau rasa tak puas hati, nanti
akan datang, sesi akan datang, kita akan bincang lagi. Untuk puas hati lah. Kalau memadai dah, okey, kita terus pergi lagi. Terus pergi kepada hadis seterusnya. Jadi hanya sekadar itulah dulu untuk hari ini. Kita rehat sekejap. Lepas tu kita masuk pula kelas insya-Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Silakan. Saya Syed yang tadi Maulana. Ya. Pasal yang Sunan Tirmizi tadi tu, yang mula-mula tadi tu, Ya. itu mengenai was-was tentang wuduk tu. Bagaimana setengah-setengah pendapat orang mengatakan kalau kita dalam wuduk yang lama, lepas tu dia cakap macam lebih afdal kalau kita memperbaharui wuduk yang baru, ataupun kita mana lebih baik Maulana, memperbaharui ataupun kekalkan pada wuduk yang dah telah ada. Macam mana tu? Minta penjelasan dia Maulana, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya untuk orang was-was ke tidak ni? Tidak Maulana, untuk orang-orang yang memang dah yakin lah. Yakin. Begini, mengikut para ulama, mereka mengatakan kalau dengan satu wuduk tu kita belum buat apa-apa lagi, yang memerlukan kita berwuduk, seeloknya jangan tajdidkan wuduk. Jangan kita berwuduk semula. Sekurang-kurangnya kita telah melakukan dengan wuduk kita itu satu ibadat yang memerlukan kita berwuduk. Kita bersembahyang 2 rakaat misalnya, lepas tu bolehlah nak tajdid. Tapi kalau kita tak ada buat apa-apa lagi, kita terus nak tajdid, boleh, tapi takut jadi termasuk dalam israf, membazir air tu, dan berlebih-lebih dalam mengguna air itu pun tak elok juga. Jadi seelok-eloknya kita telah buatlah sesuatu ibadat yang memerlukan kita berwudu untuk mengerjakannya. Ikutlah apa-apa pun. Kalau kita ikut pendapat ulama yang mengatakan nak baca Quran, nak pegang Quran kena ada wudu, itu pun kita dah baca Quran, pegang Quran, angkat Quran, kita telah buat sesuatu dah tu. Tapi itu bukan sesuatu yang disepakati, masih lagi khilaf di situ. Walau bagaimanapun kalau kita pegang dengan pendapat yang kata perlu berwudu, ya kita telah buat sesuatu. Kalau kita telah buat 2-3 ibadat lagilah, boleh. Kalau satu pun sekurang-kurangnya boleh dah. Jangan kita berwuduk semula sebelum kita lakukan apa-apa. Itu takut termasuk dalam israf. Wala tusrifu, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebih. Jadi ini termasuk dalam firman Allah itu juga israf. Israf ini pun dilarang juga dalam agama. Walaupun kita kata kita banyak air pun, sebab ada hadis israf ni boleh berlaku walaupun kita kita duduk di tepi sungai yang mengalir. Kita kata tak kurang apanya kalau sungai. Takkan kurang dengan kita berwudu, tapi israf juga di situ. Janganlah kita boros. Jadi bercermatlah. Itu cara yang terbaik. Ya, itu saja. Assalamualaikum Maulana, Saleh kat sini. Ya, siapa? Saleh. Saleh, ya. Ya Maulana, saya nak tanya berkenaan dengan definisi masjid tadi tu yang di awal-awal perbincangan tadi. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah menyebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi masjid dekat sini dengan maksud masjid yang secara istilah ke ataupun istilah, Maulana? Istilah. Baik, terima kasih Maulana. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Saya Arif Maulana. Arif, ya, silakan. Alhamdulillah saya dah beli buku Maulana tu, Sahih Bukhari tu. Oh, alhamdulillah. Dah ada sangat ya? Mantap. Ada ya? Dapat alhamdulillah. Tak, saya ingat dah habis di hari tu. Saya tu dapat satu alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cuma saya ada satu soalan Maulana. Ya. Tentang hadis masjid tu khairul biqa. Tentang maksud
sebaik-baik tempat tu maknanya adakah termasuk surau Jumaat ataupun musola ataupun hanya masjid yang wakaf saja? Yang lebih tepatnya masjid yang sebenar. Semua masjid lah apa-apa. Semua masjid. Walaupun tak ada bangunan yang seringkas mana sekalipun. Asalkan masjid istilahi. Masjid menurut istilah syarak. Yang tidak begitu pun tempat itu, tempat ibadat kan mulia juga. Tapi tidaklah seperti masjid yang sebenar tu. Di mana ialah seperti kita maklum dalam hadis-hadis malaikat akan bersama kita dalam masjid. Masjid tu khusus masjid. Masjid yang sebenar. Selagi kita berwudu, tidak berhadas, malaikat akan bersama kita. Masjid mana tu? Masjid khusus maksudnya. Begitu juga sembahyang tahiyatul masjid, masjid itu baru ada. Itulah keistimewaan masjid sebenar tu. Dengan kita menerimanya begitu, jadi itu satu galakan secara tidak langsung untuk membina masjid yang sebenarnya. Ada lagi? Seburuk-buruk tempat aswak tu maksudnya pasar. Sebab di situ banyak banyak kecoh, banyak berlaku dosa. Dari sudut itulah. Walaupun tidak semuanya berlaku begitu, tapi nak banding dengan masjid tu orang tak buat kan. Di masjid nak banding dengan masjid. Baik mana? Wadih, masih. Maulana. Ya. Ada satu soalan Maulana ya. Siapa ni? Saya Wan Ruslan daripada Terengganu. Ya. Saya nak tanya pegangan Maulana lah pada pendapat yang Maulana berpegang tentang sulsul bau tu. Jadi wuduk untuk satu kali ambil tu untuk semua solat ataupun untuk setiap solat? Pegangan Maulana sendirilah. Macam mana? Sekali lagi. Untuk sulsul bau. Ya, salah sul bau lah. Jadi pegangan Maulana elok untuk satu wuduk untuk satu solat ataupun satu wuduk untuk beberapa kali solat dalam waktu yang sama. Contohnya solat atau dalam waktu yang lain-lain, untuk solat yang lain-lain. Waktu lain-lain. Sebenarnya banyak khilaf dalam masalah ni. Ada yang pegangan Maulana sendiri. Bagi saya sangat terbuka. Sebenarnya kalau orang tu dah jadi sakit, saya lebih suka pendapat Imam Malik. Imam Bukhari pun berpendapat begitu. Iaitu tidak dikira lah. Tak apalah keluar pun. Dan untuk selagi tidak terbatal wuduk kita dengan sebab lain. Sebab itu tidak dikira. Sebab dia kira penyakit, bukan keluar biasa tu. Asalkan kita telah basuh dan kalau boleh cubalah tutup guna macam apa-apalah kita kata. Kain, ikat, lepas tu tutuplah sedikit, jangan menitik ya. Terutamanya kalau kita nak pergi sembahyang masjid apa, atau kalau tidak masjid pun di rumah sekalipun, cubalah pakailah penutup kain sedikit, ataupun kalau kita kata seluar dalam pun sudah memadai juga. Jadi kalau dia berleceh di sana sini, dia dimaafkan, itu dimaafkan. Saya rasa lebih mudah begitulah. Walaupun alhamdulillah saya tidak mengalaminya, tapi kepada orang-orang yang bermasalah tu, kalau pakai pendapat ini kan lebih memudahkan. Itu bagi saya lah, lebih memudahkan kalau pakai itu. Kecuali dah mungkin kita sendiri boleh rasa lah baunya kuat sangat dah ke, banyak sangat ke, itu tukarlah. Baru rasa perlu tukar-tukar lah. Tapi tak perlulah untuk satu sembahyang saja, lepas tu berwuduk pula jadi menyusahkan. Dan hanya boleh untuk satu sembahyang saja. Tidak, beberapa sembahyang pun boleh. Sembahyang beberapa waktu pun boleh. Selagi kita tidak berasa rimas lah, tak berasa terganggu. Tidak bau hancing sangat kalau misalnya, selagi tidak begitu boleh. Itu pendapat Imam Malik dan Imam Bukhari. Saya lebih suka pendapat itu. Sebab ia memudahkan orang yang sakit.